Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah Ta'ala wa la takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, kamu jangan jadi sebagaimana orang-orang yang lupa dengan Allah, sehingga Allah lupakan dia dengan urusan dia sendiri. Mereka itulah orang-orang yang rosak punah. Mereka itulah orang-orang yang berdosa besar dengan Allah, yang fasik. Shadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, setiap sesuatu yang kita buat daripada segala amal-amal, sama ada sembahyang, puasa atau sebagainya, sama ada kita sedar ataupun tidak, sebenarnya apa yang kita buat ini adalah untuk menuntut ataupun mencari kasih Allah. Cuma satu perkara yang dok mari pada kita, tuan-tuan, dok mari pada hati kitanya, rasa nak menuntut Allah tu. Sampai waktu semayang kita semayang, sampai waktu buat ibadah kita buat ibadah, zikir dan sebagainya. Tapi masa kita nak buat tadi, tuan-tuan, nak mulakan kerja tadi, kadang-kadang kita lalai. Nak bawakan maksud pada hati kita ni, apa yang aku buat sebenarnya nak menuntut cinta Allah, nak menuntut redha Allah, nak dekat dengan Allah Ta'ala. Tak percaya tu betul, tuan tengok balik. Belum sembahyang subuh tadi, ada tak niat gitu? Belum sembahyang subuh tadi, nak turun pada rumah, ada tak niat? Ya Allah, aku mencari redha-Mu, Ya Allah. Tak ada niat, tuan-tuan. Saja-saja mari sembahyang subuh kerana Allah kata wajib, kita mari. Kata mari berdosa pula masuk neraka. Jadi amal ibadah kita ni nak mengupah, tuan-tuan. Nak surga takut neraka, bukan nak cari cinta Allah. Jadi saya nak gambarkan pada tuan-tuan pada pagi ni, maksud saya sendiri, nak katanya dah puluhan tahun kita kerjakan amal ni, nampak macam buahnya tak ada sangat. Banyak dah pokok yang kita tanam tapi tak dapat hasil lagi nampaknya. Orang lain dah kaya raya dah, kita masih lagi duk fikir kenapa tak berbuah pokok aku ni. Kadang-kadang fikir pun tak ada. Oh, pesen dia pokok ni lambat sikit berbuah, kita kata. Bukan pesen dia, tuan-tuan, bukan pesen dia. Kalau pokok yang sepatutnya 2 tahun, 3 tahun dah boleh berbuah, sekarang ni pokok-pokok cepat berbuah. Kerana manusia semakin cerdik. Ibadah pun sama, tuan-tuan. Kalau kita orang cerdik buat amal ibadah ni, dia cepat nampak hasil. Tapi kalau kita orang bodoh, tuan-tuan, semua hidup tak dapat hasil. Beza orang cerdik, orang pandai, beza, tuan-tuan. Kita ni pandai, buat apa pandai? Semua kerja boleh buat, pandai. Lebih-lebih lagi kerja yang memang bidang kita, memang kita pandai buat. Tapi kalau kita tak cerdik, tuan-tuan, dia tak dapat hasil. Macam ibadah kita juga. Ibadah kita satu maksud je, iaitu mardatillah. Orang-orang alim, orang-orang soleh, tuan-tuan, belum dia masuk pada amal, dia kata apa? Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Dia minta, ya Allah, Engkaulah yang jadi maksudku, ya Allah. Redha-Mu yang aku harap. Redha Allah tu mana apa, tuan-tuan? Kasih Allah. Allah tak akan redha kalau orang yang dia tak kasih. Dan Allah tak kasih kalau orang yang tidak kasih pada Allah. A'tini mahabbatak. Ya Allah, berikanlah aku ni rasa kasih kepadamu. Wa ma'rifatak, dan berikan aku, ya Allah, dapat mengenali Engkau, ya Allah. Oleh kerana hati kita lalai, tuan-tuan, kita tak cerdik dalam beramal ni, kita tak cerdik,
Maka bila kita nak buat satu-satu amal, yang kecil ke, yang besar ke, wajib ke, sunat ke, tak ada mari pada hati kita, ya Allah, aku buat amal ni kerana apa? Kerana nak menuntut kasih-Mu, ya Allah. Nak cari jalan supaya aku dapat kasih kepadamu dan kau kasih pada aku, ya Allah. Bila tak ada maksud itu, tuan-tuan, akhirnya setiap amal yang kita buat dah puluhan tahun dah, bunga pun tak nampak lagi, jangankan buah. Bunga tak nampak lagi. Subhanallah. Betapa ruginya kita manusia, tuan-tuan, bila tak jadi orang cerdik. Nak tahu cerdik tak cerdik, tuan-tuan, hasil pada ibadah yang kita buat dah puluhan tahun, ada tak pada hati kita sifat orang cerdik yang Nabi sebut? Senang ya. Tuan-tuan belajar, tiap-tiap malam belajar. Tak betul-betul, tak cukup dengan maghrib isyak, tambah subuh lagi. Tak cukup subuh, di pejabat ada kuliah lagi. Banyak. Sembahyang sunat, tahajud, qiyamul lail, 3 kilometer dengar lagi. Tadi masjid mana qiyamul lail? 3 kilometer, berapa jauh kilometer dengar siapa sini? Sembahyang sunat tasbih. Ya Allah tak pernah suruh, Nabi tak pernah ajar. Nabi ajar qiyamul lail, tuan-tuan, tapi sampai suara 2-3 kilometer tu tidak diajar. Maaflah saya sebut. Cukup pakai speaker dalam dah. Saya rasa lah kalau qiyamul lail, tuan-tuan, cukup pakai speaker dalam ya. Tak payah sampai 1 kilometer, 2 kilometer dengar. Kita ibadah malam, iktikaf dalam masjid, seorang sedang tidur, ya niat iktikaf, seorang sedang sembahyang sunat, baca kuat-kuat, mengejutkan orang tidur, itu pun maksiat. Dalam masjid yang sama, tuan-tuan, jauh ni apa lagi? Tuan-tuan kata tidak, buka kitab tengok. Buka hadis tengok. Kita lama dah buat amal, tuan-tuan. Macam-macam amal dah kita buat. Nak tahu masih cerdik ke tidak kita, makbul ke tidak amal kita, tuan-tuan? Baik, dah puluhan tahun kita buat amal, nampak tak tanda kita cerdik? Ada tak tanda-tanda orang cerdik itu ada pada kita sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa dia tanda orang cerdik, tuan-tuan? Nabi kata orang cerdik ialah orang yang sentiasa ingat mati dan sentiasa bersedia bekal untuk nak bawa mati. Itu antara tanda orang cerdik. Daripada semalam sampai sekarang, daripada subuh semalam sampai sekarang, ingat tak aku ni tak lama dah agaknya nak hidup? Ingat tak, tuan-tuan? Tak ingat, rasa macam lama lagi nak hidup. Bukan cepat nak mati tak. Masih lagi tak datang pada kita yang kita ni dah dekat nak mati dan masih lagi tak ada pun pada hati kita. Kalau ada pun sikit, bekal nak bawa mati. Bila sebut bekal nak bawa mati, tuan-tuan, jangan fikir semayang puasa kita dah buat dah tu sebagai bekal. Kena cek pula, diterima ke tidak. Kalau banyak saja tak terima, tuan-tuan, faja'alnahu haba'an mansura. Allah kata jadi macam habuk ya akhirat kelak. Bila kita cek balik, nampak macam tak ada, tuan-tuan. Bunga-bunga diterima tak ada, kita kena berubahlah segera. Tak boleh buat dah macam dulu-dulu. Antara sebab apa dia, tuan-tuan? Sebab yang nampak macam Allah tak terima, bukan tidak sah, tuan-tuan. Bukan tidak sah. Sah dah sah lah. Oleh kerana kita buat ibadah cukup rukun dengan syarat, sah lah. Terima tu dapat gaji, dapat ganjaran. Allah redha ke tidak? Tengok sebab-sebab dia, tuan-tuan. Kita kena berubah segera. Sebab apa Allah tak terima ni? Itu tanda orang cerdik. Jangan jadi sebagaimana orang-orang yang lupa dengan Allah. Kata Allah, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan kamu jadi sebagaimana orang-orang yang lupa dengan Allah Ta'ala sehingga Allah lupakan dia dengan urusan dia sendiri. Nampak tak apa, tuan-tuan? Orang lupa dengan Allah ni, orang yang lalai daripada menuntut redha Allah. Orang yang tak nampak, tak sungguh-sungguh cari jalan untuk menuntut cinta Allah, menuntut kasih Allah. Kita dah yakin, tuan-tuan, wajib mencintai ataupun kasih kepada Allah dan Rasul lebih daripada kita sendiri.
Nabi pernah sebut, Allah pun pernah sebut, mafhum daripada apa yang disebut oleh Allah dan Rasul. Wajib tuan-tuan. Selagi mana tak sampai situ, kita duduk dalam keadaan maksiat. Kalau kita usaha dah tak dapat juga, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita tuan-tuan. Kita masuk tak jalan usaha kita nak dapat kasih Allah? Masuk ke tidak? Tak masuk lagi lah tuan-tuan. Nak masuk macam mana? Kita masuk pada ibadah bukan menuntut cinta Allah, bukan nak menuntut kasih Allah. Kita niat kerana Allah pun dah tabiat kita niat kerana Allah masa ibadah. Usolli lillahi ta'ala. Aku sembahyang kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah tu dah biasa dah kita niat. Oleh kerana dah biasa datang dengan spontan saja, bukan dengan sungguh-sungguh. Aku buat ya Allah kerana apa? Apa makna kerana Allah? Ya kerana menuntut redha-Mu ya Allah. Kerana menuntut kasih-Mu ya Allah. Kerana menuntut cinta-Mu ya Allah. Itu yang patutnya ada. Berapa kali kita bercakap dengan Allah sehari semalam tuan-tuan? Berapa kali kita bercakap dengan Allah, ya Allah apa yang aku buat ni ya Allah, aku nak cari kasih-Mu, redha-Mu ya Allah. Cakap gitu tu ibadah tuan-tuan. Ibadah tu. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras sama tu ibadah juga. Yang kita baca dalam sembahyang doa iftitah tu cakap dengan Allah. Dahlah kita buat ibadah kadang-kadang tak reti apa yang kita buat. Kita buat ibadah tak reti apa yang kita buat tuan-tuan. Kita tak reti apa yang kita baca. Itu sudah jadi sebab untuk Allah nak sekat penerimaan ibadah. Bukan tidak sah, nak sekat penerimaan ibadah. Sembahyang dah puluhan tahun, tasbih rokok tak reti lagi apa makna. Sembahyang dah puluhan tahun, tasbih sujud tak reti lagi apa makna. Sujud buat apa tuan-tuan? Kerana rukun. Itu sebab. Kerana rukun. Bukan sujud proses nak dekat dengan Allah. Sebab tu kita bila kita baca kita tak reti. Kerana kita fikir nak buat sebagai rukun saja. Sujud sebagai rukun saja. Bukan sebagai satu proses untuk nak mensucikan Allah. Allah susun yang terbaik tuan-tuan. Sesuai masa kita rokok kita mensucikan Allah. Masa kita sujud kita mensucikan Allah. Sehingga disebut oleh ulama, kalau kamu nak baca Quran sekalipun jangan baca dalam sujud, jangan baca dalam rokok, makruh. Kalau nak baca ayat Quran dalam rokok yang kita kosak sebagai doa, baru tak apa. Kalau semata-mata nak baca Quran dalam rokok dan sujud, makruh kerana bukan tempat dia. Tempat ni tempat yang kamu nak mentakdiskan Allah. Kamu nak gambarkan hebatnya Allah. Masa kamu rokok, kamu patuh kepada Allah Ta'ala. Merendahkan diri kamu. Mentertibkan diri kamu sebelum sampai pada sujud. Sujud, memperhambakan diri pada Allah Ta'ala. Datang perasaan dan datang maksud yang kita baca. Apabila ini kita tak faham tuan-tuan, akhirnya semayang kita tak nampak apa. Tak nampak kesan. Sangat rugi tuan-tuan. Ini lalai. Bila ibadah yang kita buat tuan-tuan lalai daripada Allah, maka dia akan bawa lalai di luar daripada ibadah. Bila dalam ibadah kita lalai daripada Allah, tak cuba memahami sembahyang yang kita dirikan, tak cuba memahami zikir yang kita sebut, tak cuba memahami ayat-ayat Allah yang kita baca tuan-tuan, akhirnya kita tidak terlepas daripada kelalaian. Mesti akan berlaku. Tidak terlepas daripada kelalaian. Bila lalai ini berlaku atas diri seseorang, maka dia tak akan jadi orang yang cerdik. Bila tak jadi orang cerdik tuan-tuan, dia nak nilai tak boleh. Mana yang hak, mana yang batil. Walaupun dia tahu ini yang hak, ini yang batil, dia tahu. Ilmu dia dah tahu ini yang hak, ini yang batil. Tapi nak nilai tak boleh dengan hati dia. Baiknya yang baik, sesatnya yang batil, jahatnya yang batil, dosanya yang batil. Nak nilai tak boleh. Sebab tu satu perkara yang pasti berlaku
dalam hidup manusia lalai ialah mereka tak takut dengan maksiat pada Allah. Tak takut dengan maksiat. Kalau kita benar-benar takut dengan maksiat, tuan-tuan, kita tengok orang yang buat maksiat, tengok anak-anak kita yang jauh dengan agama, tak kenal surau, tak kenal masjid, tengok anak-anak kita yang tak kenal Al-Quran, tengok anak-anak kita yang masih lagi sembahyang, tak apa nak baik. Kita takut, tuan. Kita takut, tuan-tuan, kenapa? Kebinasaan itu kena atas kita juga. Ada kita rasa takut? Tak ada. Kalau benar-benar ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala, maksud kita betul, hati kita berjalan dengan baik, akal kita cerdik, tuan-tuan, tentu sekali kita akan sentiasa dalam keadaan gelisah bila buat amal, bila sudah buat amal. Gelisah pasal apa, tuan-tuan? Takut Allah tak terima amal kita. Kalau benar-benar ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala, kerana akal kita cerdik, tuan-tuan, seorang akan lebih rasa takut dalam diri dia. Kalau iman dia dicabut oleh Allah, nak banding dengan takut dunia dah hilang daripada dia. Kita tak takut iman dicabut, tuan-tuan. Yang kita takut dunia hilang daripada kita. Itu yang kita takut. Ada kita risau, menangis waktu malam, ketika kita bangun sembahyang tahajud. Takut iman kita dicabut oleh Allah Ta'ala. Tak ada sangat, tuan-tuan. Yang kita takut barang kita dicuri orang. Pagar rumah kunci besar, pintu pagar besar kunci. Mangga besar ni. Mangga kecil tak boleh sekarang ni, orang buka lagi. Pintu rumah kita kunci lagi. Ada besi, pagar besi, ada pintu besar pula, 3 kali kunci. Bilik kita kunci lagi, almari kita kunci lagi. 5 lapis kunci, tuan-tuan. Nak simpan barang kemas kita kat laci rumah. Pun curi juga. Takutnya kita kehilangan sesuatu daripada dunia ni, fikir kita untuk dia sangat-sangat. Risau kita, takut barang kita hilang, macam tak ada Allah. Ni punya penyakit kita ni, tuan-tuan. Takut barang kita hilang, macam tak ada Allah. La ilaha illallah. Mana yakin kita? Baik dah kita ikhtiar gitu, tuan-tuan. Tetapi mengapa usaha atas nak jaga iman ni, usaha nak jaga iman ni kita tak sungguh-sungguh? Belajar dah lama, ibadah dah lama, kesannya tak ada lagi. Pasal apa? Kita tak pernah fikir bagaimana nak baikkan amal kita. Kalau ada fikir pun sikit ya, tuan-tuan. Bagaimana aku nak baikkan aku dengan Allah? Nak suruh Allah kasih dengan aku dapat kasihkan Allah. Usaha sekarang ni hanya sikit je ada. Yang banyaknya fikir bagaimana nak besarkan rumah kita, tuan-tuan. Saya tak kata salah, tapi yang salahnya kita besarkan dunia daripada akhirat, ini sesat. Allazina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalin ba'id. Surah Ibrahim ayat yang ketiga. Allah kata orang-orang yang lebih cinta, kasih, sayang, usaha lebih atas dunia mereka daripada akhirat. Akhirat lebih kurang je, tuan-tuan. Dunia bersangatan. Pertama. Yang kedua, wa yasudduna an sabilillah. Orang yang menyekat kerja-kerja agama Allah. Wa yabghunaha iwaja, dan suka pula melihat agama ni menyeleweng. Dia suka tengok orang buat sesuatu yang bercanggah dengan agama. Bila buat kenduri bercanggah dengan agama, dia seronok tengok. Bila buat kenduri kahwin, campur laki-laki perempuan, pengantin menghiaskan diri dengan baik-baik muka dia, ambil cat air sapu kat muka dia, kita seronok tengok. Tiga-tiga golongan ni, tuan-tuan, Allah kata ulaika fi dhalalin ba'id, sesat yang sangat jauh. Allah kata sesat, tuan-tuan. Bagaimana amal kita nak diterima oleh Allah? Bagaimana amal kita nak diterima oleh Allah? Syarat amal terima ni bukan saja baik, kena tinggalkan yang maksiat. Macam sembahyang kita,
Tak cukup setakat sembahyang kita ni baik tuan-tuan, bacaannya sedap, rokoknya bagus, kena hilangkan najis yang ada kat badan tu. Kalau tak hilangkan najis, tak sah sembahyang. Jelas sekali tuan-tuan. Kita hanya fikir nak buat amal saja, fikir nak tambah amal, nak tambah ilmu, itu yang kita fikir. Tapi nak berkatkan dia, nak bersihkan dia tuan-tuan, jangan kita fikir. Nak berkebun, rajin tanam, tapi nak bersih, tak bersih kebun dia, semak naik. Bahaya kita sendiri bila masuk dalam ada ular, ada apa-apa tuan-tuan. Sama juga amalan kita. Sama. Sehingga kan berlaku sombong terhadap diri kita sendiri. Sombong kita dengan Allah. Bila Allah tak terima amalan kita, tak ada kesan tuan-tuan, maka sifat-sifat jahat Allah tak bersih. Maka jadilah kita orang yang sombong dengan Allah. Orang yang sombong dengan Allah tuan-tuan tak cium bau surga. Jangankan nak masuk surga, cium bau surga pun tidak. Kalau dah sombong dengan Allah. Siapa orang sombong dengan Allah tuan-tuan? Iaitu orang yang menyedari bahawa dia jauh dengan Allah, dia tak usah nak dekatkan dengan Allah. Itu sombong dengan Allah. Kalau isteri jauh dengan kita, kita usaha bagaimana nak lembutkan hati isteri supaya dekat dengan kita. Isteri dengan suami pun sama. Kalau kita orang yang tidak sombong, kalau orang sombong tuan-tuan, dia tak peduli apa dah. Dia buat salah dengan isteri pun, dia tak cuba nak dekatkan dengan isteri. Orang sombong, sama dengan isteri terhadap suami. Kita dengan Allah tak boleh buat gitu tuan-tuan. Kalau kita rasa jauh dengan Allah, wajib cari jalan nak dekatkan dengan Allah. Kalau kita menyedari kita ni ada dosa dengan Allah tuan-tuan, tak sedar apanya, disebabkan dosa lah kita jauh dengan Allah. Disebabkan maksiat lah kita jauh dengan Allah. Kita sedar kita ada dosa dengan Allah Ta'ala, masih lagi kita banyak suka-suka daripada mencari jalan supaya Allah bukakan kita pintu taubat. Masih lagi leka tak segera minta ampun dengan Allah Ta'ala, padahal dia rasa dia ada dosa. Cuba cek balik tuan-tuan, kita dengan Allah dulu, belum sekarang ni, dulu 20 tahun dulu tuan-tuan, subuh boleh tak bangun sebagaimana hari ni? Waktu asar, boleh tak kita sembahyang asar? Kadang-kadang bukan saja orang-orang yang tak reti, yang duduk kat pasar-pasar tu, cikgu pun tak sembahyang asar ramai, duduk main suka dengan murid-murid dia kat padang. Cikgu yang kepala otak dia sengit, tak sembahyang asar ramai. Bukan yang ada sini, yang kat sana. Ayah yang tak sembahyang subuh ramai. Ayah tak sembahyang subuh, kejut anak pergi sekolah yang dia tak sembahyang subuh. Dulu tuan-tuan, apakah dosa dulu Tuhan tak kira? Masa kita belajar dulu, tuan-tuan belajar, orang pandai ni orang pandai-pandai, dia belajar tinggi-tinggi, masuk universiti. Kita orang kampung ni tak kenal universiti. Masa belajar dulu tuan-tuan, sembahyang ni biasa tinggal. Bergaul laki-laki perempuan tu biasa. Pergi sana makan angin, pergi berkelah dan sebagainya, campur laki-laki perempuan. Adakah itu free ya? Allah Ta'ala kata tak apa. Kita yakin itu dosa dengan Allah. Kita tengking mak kita tengking ayah kita. Apakah itu free? Tak ada apa-apa. Itu dosa dengan Allah Ta'ala. Setelah kita menyedari sekarang ni, kita pernah dosa dengan Allah, adakah dosa itu terpadam dengan gitu ya? Kerana kita buat ibadah hari ni, siapa kata? Dosa-dosa kecil bolehlah tuan-tuan. Ada dosa yang tak cukup dengan amal ibadah, dia mesti taubat dengan Allah Ta'ala. Baik, kita sedar ada dosa, cari tak jalan nak taubat dengan Allah? Tak cari lagi, itu takabur nama dia, sombong dengan Allah. Maknanya ibadah kita selama ni tak ada kesan. Ibadah yang diterima oleh Allah
dapat membukakan hati manusia untuk menuju Allah. Dan syarat nak menuju Allah, syarat nak mencari redha dan kasih Allah, syarat yang pertama mesti tubu ilallahi taubatan nasuha. Mesti kita balik pada Allah, tuan-tuan. Jahatnya kita manusia ni, Masya Allah. Apa yang Allah beri kita tak syukur, kalau Allah ambil kita gelisah. Apa yang Allah beri tak syukur, tuan-tuan. Sikit sangat ya tanda syukur yang kita boleh tunjukkan pada Allah. Tetapi kalau Allah ambil yang pada kita, kita gelisah, tuan-tuan. Kita gelisah. Ini jahatnya manusia. Wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Jangan kamu jadi macam orang ni. Siapa tadi orang lala, sifat-sifat yang saya sebutkan tadi. Rasa ada dosa tak balik pada Allah Ta'ala, tidak merendahkan diri dengan Allah Ta'ala, sombong dengan Allah, sombong dengan makhluk. Allah suruh tu tak buat, Allah suruh ni tak buat. Banyak perkara lagi. Satu masa Allah akan lupakan dia dengan urusan dia sendiri. Apa maksudnya, tuan-tuan? Orang macam ni dia akan lihat, pasti akan berlaku di akhir umur dia. Belum Allah ambil umur, belum Allah ambil roh dia, pisahkan roh dengan jasad dia, satu masa dia akan alami di mana dia susah nak ingat Allah kerana urusan dia sendiri. Dia sibuk dengan urusan dia sampai tak ingat Allah. Dia sibuk urusan penyakit dia sampai dia tak ingat Allah. Tak kira urusan dia sendiri, sama ada urusan kerja buat dia atas dunia, ataupun urusan dengan anak cucu, ataupun urusan penyakit dia yang menyebabkan dia tak dan nak ingat Allah Ta'ala. Tanda-tanda mati jahat, tanda-tanda orang celaka, tuan-tuan, semakin lanjut umur dia, semakin dekat dengan mati, semakin jauh dengan Allah. Semakin ramai anak, semakin ramai cucu, semakin tak ingat Allah, tak sempat. Semakin lanjut umur dia, semakin datang penyakit, susah nak ingat Allah. Itu tanda-tanda orang yang celaka, tuan-tuan. Bukan makna penyakit itu celaka, tidak. Ada orang yang Allah hantar penyakit, tapi dia semakin dekat dengan Allah, ada juga. Orang macam mana? Datang penyakit, masih ingat Allah Ta'ala. Tak leka dengan Allah Ta'ala. Walaupun sakit, masih ingat Allah. Kalau kita tengok di hospital sekarang, tuan-tuan, orang sakit kat hospital, jarang yang sembahyang. Yang sakit kat rumah, jarang sembahyang. Mungkin ayah mak kita, mungkin tok kita, mungkin jiran kita. Tuan-tuan tengok sendiri, berapa lama tak sembahyang sebelum mati, sedangkan akal masih berjalan. Ini tanda-tanda zahir yang Allah nak tunjuk. Allah hina dia. Fa'ansahum anfusahum. Nak kenal siapa mereka ni, tuan-tuan? Ulaika humul fasikun. Mereka itulah orang yang jahat, orang-orang yang banyak dosa dengan Allah, yang rosak. Fasik ni rosak, tuan-tuan. Kerana banyak dosa tu bagi fasik, rosak. Ini yang berlaku. Bila kita nampak di depan mata kita sendiri, bagaimana manusia ni rosak, tuan-tuan, ramai rosak, takkan tak nak berubah lagi. Berubahlah, tuan-tuan. Seorang tak akan dapat yakin, malaikat dengan mujahadah. Sahabat-sahabat dapat yakin dengan mujahadah, tuan-tuan. Nabi ajar mujahadah pada sahabat-sahabat, sehingga mereka dapat yakin dengan janji Allah. Bila kita yakin dengan hati tentang janji Allah, tuan-tuan, kita akan rasa takut dengan Allah. Tapi kalau kita yakin dengan janji Allah setakat ilmu saja, ilmu yakin saja, tuan-tuan, tak cukup untuk mendekatkan kita dengan Allah. Mesti hakul yakin. Dan nak dapat hakul yakin, mesti dengan mujahadah, pengorbanan, kesungguhan mesti ada. Akal kena sentiasa berjalan. Sebab itu tak pelik, tuan-tuan, seorang yang banyak amal ibadah, tiba-tiba kosong dan cemar hidup dia, tuan-tuan. Seorang tak banyak ibadah, ia nampak banyak cakap dengan Allah dengan hati dia. Lebih tinggi, lebih mulia daripada orang yang pada zahirnya banyak ibadah pada Allah. Begitu juga, tuan-tuan, kadang-kadang kita duk asyik dengan amal, duk asyik dengan ilmu, duk asyik dengan amal, tapi tak beradab dengan Allah, tak beradab dengan makhluk. Juga kita akan disekat oleh Allah. Amal alhamdulillah, ilmu alhamdulillah bertambah selalu.
Bertambah tuan-tuan ilmu. Belajar sana, belajar sini. Allah tak pernah jamin orang-orang alim masuk surga Allah. Amal juga bertambah tuan-tuan. Tahajud tiap-tiap malam. Allah tak jamin orang abid surga Allah. Allah tak jamin. Kerana apa? Kerana ada alim yang fasik. Kerana ada abid yang fasik. Tapi kalau sebut soleh tuan-tuan, mesti hilang fasik. Kerana tak capai darjat yang soleh, melainkan bersih daripada fasik. Dan Allah jamin surga untuk orang soleh. Untuk orang baik-baik, muttaqin. Allah jamin. Kena jaga adab dengan Allah. Adab dengan Allah, jangan pandang ringan apa yang Allah suruh walaupun kecil. Jangan pandang ringan apa yang Nabi suruh walaupun kecil. Jangan pandang kecil apa yang ditegah oleh Allah walaupun kecil. Kita kalau yang Allah suruh, yang Nabi ajar ni, Allah biasa aja, Allah biasa aja. Nabi SAW, Masya Allah, orang sangat beradab dengan Allah Ta'ala. Mencontohi kita dalam semua perkara, tuan-tuan. Bukan ibadah saja, bukan semayang saja, bukan puasa saja, bukan pengorbanan saja, bukan jihad saja, tuan-tuan. Akhlak dia, diri dia, tuan-tuan, dia mencontohi. Ni kita, tuan-tuan, tak ambil contoh. Alasannya adalah kecil-kecil je. Kuku tu panjang, tuan-tuan. Kuku tu panjang. Tersepak kaki isteri dia, luka berdarah kaki isteri. Tak potong lagi. Kuku kaki tu panjang. Kita biasa potong tangan kerana biasa kita nampak pasal nak makan. Kuku disuruh oleh Allah Ta'ala. Nabi ajar kat kuku kaki. Kebik boleh biarkan begitu ya. Kuku yang panjang tu, peratus untuk nak rata air sangat susah tu. Kuku yang panjang. Keji di sisi Allah. Walaupun kita rasa seronok, tak rasa apa-apa. Tak beradab dengan Allah. Kuku panjang. Kalau perempuan kuku panjang lagi. Saya pergi ziarah satu pondok, tengok kiai kuku panjang. Hilang hati rasa. Penghormatan. Kuku tangan panjang, ada satu panjang. Mudah korek telinga agaknya. Siapa ajar gitu? Nabi tak ajar. Keji, tuan-tuan, keji. Pakai cincin habis jari, pakai cincin. Ada juga. Banyak orang minat cincin, habis jari pakai cincin. Cincin pendekar, ni pendekar Wadi Songo. Ni pendekar Gunung Api. Ni pendekar Gua Hira. Ni pendekar Badar. Rosok kepala otak dia. Orang lelaki ikut hadis, kalau nak pakai cincin, 2 jari je, tuan-tuan. Kelingking dengan manis. Kalau nak pakai 2 jari ni je. Kalau nak pakai. Tak pakai tak apa, tak makruh, tuan-tuan. Tak pakai tak makruh. Nak pakai, ingat kata Nabi pernah pakai, pakailah. Itu pun pakai yang baik. Yang pakai yang jadi khilaf-khilaf tak payah pakailah. Yang jadi khilaf-khilaf ulama kata tak boleh, tak usah pakailah tu. Swasta misalnya, yang jadi khilaf ulama, tak payah pakai. Nak pakai, pakailah. Perak ke apa nak pakai. Itu pun bukan maksud nak kebanggaan, nak bangga-bangga, nak seronok. Nak tunjuk atas mata cici aku 15,000 ataupun 6 juta. Tak payah. Jaga diri kita, tuan-tuan. Akhlak, adab dengan Allah, adab dengan Rasul kena jaga. Tak jaga haram. Sekat ibadah kita. Hari ini antara sebab mengapa kita dengan Allah tak meningkat hubungan, tuan-tuan. Sedangkan ilmu sudah bertambah, amal juga sudah bertambah, masih lagi tersekat. Kenapa? Kerana adab dengan Allah tak jaga. Adab dengan makhluk tak jaga. Nak ambil contoh adab dengan Allah. Nak ambil contoh, tuan-tuan. Mungkin ada antara kita malam tadi dapat bangun tahajud. Sebelum sembahyang subuh, dapat sembahyang sunat lah, walaupun 2 rakaat. Hasil fadilat tahajud, walaupun tak niat tahajud sekalipun. Hasil fadilat tahajud, walaupun tak niat tahajud sekalipun, bila sembahyang didirikan sebelum masuk waktu subuh. Hasil.
Satu kelebihan yang sangat besar orang yang boleh hidupkan sembahyang sunat sebelum masuk waktu subuh. Separuh malam yang akhir itu utamanya. Ataupun suku malam yang akhir. 1/4 malam yang akhir. Besar sangat kelebihan. Kita suka bangun. Suka bangun. Kita berkata alhamdulillah dapat bangun. Nampak tak tuan-tuan, di sana adanya kasih Allah pada kita yang membangunkan kita untuk tahajud di waktu malam. Tak nampak. Duk rasa kita ni boleh bangun juga malam ni. Agaknya makan baik malam tadi. Dapat bangun juga malam ni. Agaknya pakai bawang kasturi ikut. Sekarang ni orang duk sibuk-sibuk dengan fadilat ni, termasuk kasturi pada fadilat juga. Tidur belum, pakai kasturi belum tidur, mudah bangun. Kita pakai kasturi belum tidur, mudah bangun sungguh. Kita pun kata, ada kelebihan juga kasturi ni, betul lah kelebihan dia. Boleh tahan juga aku sekarang ni, rajin buat ibadah. Tak nampak Allah tolong dia tuan-tuan. Itu sudah cukup untuk nak dikatakan seorang hamba yang tidak beradab dengan Allah. Tak nampak Allah. Sebab tu Allah ajar kita tuan-tuan, bila bangun tidur, Allah ajar, sebutlah Allah, ingatlah Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Supaya kita nampak yang membangunkan kita ialah Allah. Yang membangunkan kita Allah. Bukan kita nak tuan-tuan, bukan kita bangun. Allah bangunkan kita. Bila Allah nak jadikan kita baik, dia akan buka jalan baik. Kalau Allah nak jadikan orang itu jahat tuan-tuan, tertutup pintu kebaikan bagi dia. Dia nampak benda baik, dia nak buat benda baik, tetapi terhalang untuk buat benda baik. Itu tanda orang yang jahat dengan Allah. Macam orang sakit tadi, siapa dia tak nak sembahyang? Dia nak sembahyang tuan-tuan, bukan tak nak sembahyang. Orang sakit kat rumah tu, yang kat rumah, kat hospital, dia nak sembahyang, bukan tak nak tuan-tuan. Tapi Allah sekat dia. Kenapa? Kerana satu masa dia lupa dengan Allah. Kena ingat, hidup kita tak lama tuan-tuan, tak lama. Senang kita kat dunia, tidak ada erti tuan-tuan kalau masuk dalam kubur, kelak diazab oleh Allah. Dekat dah kubur kita, dekat tuan-tuan, dekat sangatlah. Umur kita dah berapa dah? Dah pencing dah ramai. Dekat dah dengan panggilan Allah. Satu masa jasad kita diusul masuk dalam kubur. Alam barzakh ni tuan-tuan, sama ada ianya satu lubang daripada lubang api neraka Allah, ataupun salah satu taman daripada taman surga Allah. Kalau masih tak jadi orang cerdik tuan-tuan, rosak kita. Kena jadi orang cerdik, akal yang sentiasa berjalan. Jangan fikir nak tambah amal saja, jangan fikir nak belajar saja. Kena fikir tuan-tuan, bagaimana nak bersihkan diri. Qad aflaha man tazakka wa zakara rasma rabbih fa shalla. Bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Allah kata sesungguhnya, qad, sesungguhnya, sungguh-sungguh, yakinlah bahawa berjayalah orang-orang yang membersihkan diri. Ini kata Allah. Qad aflaha man tazakka. Berjayalah, sungguh-sungguh berjaya orang yang bersihkan diri. Bersih diri daripada maksiat tuan-tuan. Bersih diri daripada dosa tuan-tuan. Bersihkan mata kita. Sama ada yang akan datang ataupun yang sudah-sudah. Mata kita banyak berzina. Lidah kita banyak berzina. Bersihkan lidah. Bersihkan dosa lidah. Bersihkan dosa telinga tuan-tuan. Wajib bersih. Allah kata gitu. Beruntung kamu, berjaya kamu kalau bersihkan diri. Kalau masih belum lagi tuan-tuan, kalau ditakdirkan Allah mati pada saat ini, minta berlindung dengan Allah daripada kejahatan mati tuan-tuan. Kalau tak bersihkan, jangan harap nak masuk surga Allah. Cium bau surga pun tidak. Tak nampak surga depan kita. Sedangkan orang baik-baik belum dia mati tuan-tuan, Allah tunjukkan ke mana dia nak pergi lepas tu. Ada yang mati senyum tuan-tuan, ada yang mati nampak keruh air muka. Mengikut dosa masing-masing. Pasti akan jumpa.
Sebelum kita pergi situ tuan-tuan, cek diri masing-masing. Jadikan kita orang soleh tuan-tuan. Kita sebagai anak yang ayah kita mungkin dah meninggal, mak kita mungkin dah meninggal, belum kita mengakhiri kehidupan kita ni tuan-tuan, cari jalan supaya aku ni jadi anak yang soleh. Bantu ayah mak kita yang sudah berada di alam barzakh. Bantu mereka tuan-tuan. Belum kita meninggal tuan-tuan, pastikan kita jadi seorang yang soleh kepada anak-anak. Ingat tuan-tuan, walaupun kita hantarkan anak-anak kita di pusat pengajian agama sepenuhnya, tak belajar dah dunia ni sepenuhnya agama, susah dia nak jadi baik kalau kita tak jadi orang baik. Susah tuan-tuan. Kenapa? Kerana doa ayah dan ibu mempercepatkan anak jadi baik. Bagaimana kita nak doa, nak minta dengan Allah sungguh-sungguh daripada hati kita tuan-tuan. Dan bagaimana nak Allah terima doa kita kalau kita seorang yang jahat dengan Allah, jahat di sisi Allah, tak jadi orang baik? Tak dapat. Sebab tu kita tengok tuan-tuan, masyarakat hari ni, ayah ni sibuk dengan urusan dunia, surau tak kenal, majlis ilmu tak kenal, semaya cincai-cincai gitu ya. Walaupun anak dia hantar sepenuh agama, anak tu tak jadi baik dalam agama. Akhirnya ilmu yang ada kat dia, dia guna untuk cari dunia. Itu tanda-tanda akhir zaman. Akhirnya dia boleh kata tuan-tuan, orang berhimpun ramai-ramai untuk nak buat konsert sambut tahun baru yang tentunya maksiat banyak. Dia tak kata pun ini satu kejahatan, dosa. Tidak ada fatwa dalam surat khabar keluar kata ini dosa daripada orang-orang agama yang berpangkat. Tetapi kalau berhimpun ramai-ramai cuba nak menyekap program tadi, dikatakan borah, halal darah. Ini orang gunakan ilmu untuk nak cari dunia. Ini contoh tuan-tuan. Sebab tu saya nak sebut supaya ada keinsafan diri. Walaupun kita orang-orang yang terpelajar tuan-tuan, orang yang memiliki segala-gala kat dunia, seronok dengan kerja buat kita tuan-tuan, belum tentu kita lah lebih mulia daripada orang kampung yang tak kenal macam kita. Belum tentu tuan-tuan. Sebab kemuliaan sebenar, kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Siapa dia yang dikatakan takut akan Allah ini? Itu orang sentiasa menilik diri, muhasabah diri. Aku ni banyak dosa dengan Allah, aku ni banyak dosa dengan Allah, aku masih jauh dengan Allah. Ini orang yang takut. Jangan lalalah dengan dunia kita tuan-tuan. Semua kita akan tinggal. Tak lama dah kita akan tinggal semua tuan-tuan. Orang yang menyambut dunia kita seronok dapat pusaka yang kita tinggal, dia seronok. Dan mereka belum tentu ingat Allah dalam seronok mereka. Tak puas hati tuan-tuan, kita tinggal harta yang banyak, beribu-ribu, ratus ribu, juta tinggal harta pada anak-anak. Tak puas hati kita, dia ambil, dia lala dengan Allah. Tak puas hati kita. Macam kita beri duit kat orang masa hidup, beri duit kat orang RM10, dia beli rokok. Tak puas hati kita rasa. Beli rokok, tak puas hati. Tapi kalau kita bagi duit RM10, dia gunakan untuk makan minum balik keluarga dia, seronok kita rasa. Mereka yang menyambut, yang sedia, sedang menunggu pusaka yang kita nak tinggal ni tuan-tuan, sedang menunggu. Bila kita mati, dia ambil tuan-tuan, duduk rumah yang besar. Dalam rumah tidak kedengaran ayat-ayat Allah Ta'ala. Yang dengarnya ialah muzik sahaja. Harta benda kita yang banyak-banyak, yang dia pusaka, ambil pusaka dengan jalan kita tadi tuan-tuan, dia tidak menyahut surah Allah, wa anfiqu fi sabilillah. Nafkahkanlah harta benda kamu di jalan Allah. Wala turku bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu bakhil lagi daripada jihad harta. Kerana orang bakhil lagi daripada jihad harta ni, Allah kata mencapakkan diri atas kebinasaan.
Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kamu kena buat baik kerana Allah kasih pada orang-orang yang buat baik. Kata Allah, tuan-tuan. Cuba kita gambarkan. Bila kita tinggalkan alam ini, tuan-tuan, berapa orang anak-anak kita yang meneruskan kerja amalan tuan-tuan datang masjid hari-hari? Berapa ramai anak-anak kita yang agaknya bila kita mati kelak, dia ada boleh datang masjid, ganti tempat kita. Berapa orang anak-anak kita yang bila kita tinggal, tuan-tuan, yang sibuk dengan dunia mereka, yang malam-malam boleh bangun, angkat tangan, Ya Allah, ampunlah ayah dan ibuku, Ya Allah. Berapa orang? Berapa orang anak-anak kita, tuan-tuan, yang bila kita tinggal, dia semayang, dia reti apa dia yang dia semayang. Kalau kita tak mulakan, jangan harap anak-anak kita nak mengikut, tuan-tuan. Jangan harap. Malaikat adalah sikit-sikit yang Allah Ta'ala tolong mereka. Kebanyakannya tak gitu. Kalau kita semayang dah puluhan tahun tak reti lagi, tasbih rokok tak reti lagi, tasbih sujud, makna dia tak reti lagi, baca reti dah, tuan-tuan, maksud tak reti lagi, jangan harap anak-anak kita yang SPM, STP, yang maktab, yang mesti nak reti. Mereka tak cakna, tuan-tuan, tak cakna. Walaupun mereka hafiz Quran, hafiz yang jahat. Sebab tu Nabi pernah sebut, jauhilah qurra' yang batil. Qurra' yang batil, ahli Quran tetapi tak pakai ilmu Quran. Quran menghafal, bacaan sedap tapi tak pakai ilmu Quran. Itu qurra' yang batil. Dan jauhilah alim yang jahat perangai, alim yang fasik. Orang alim yang jahat perangai, tuan-tuan. Tugas kita manusia, tak kira laki-laki perempuan, wajib bawa diri dan umat kepada Allah. Bukan bawa diri saja kepada Allah, bawa diri dan manusia lain kepada Allah. Ini kerja Nabi. Ini kerja Nabi, usaha yang pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan fikir untuk kita saja, tuan-tuan. Aku nak masuk surga Allah, aku usaha anak-anak biar ke dia lah, kerana dia budak-budak lagi, kerana dia muda-muda lagi. Siapa ajar ilmu yang kata dia tu budak-budak lagi, tuan-tuan? Siapa ajar? Nabi ajar, tuan-tuan, daripada budak lagi kita asuh dia. Kenapa? Mudah dia bila dia besar. Ini masa budak-budak pakaian dia kita tidak asuh. Kita tidak asuh pakaian dia supaya dia baik. Tidak asuh semayang dia. Tidak asuh dia untuk mengenal Allah. Tidak asuh dia untuk mengenal kejahatan dan kebaikan. Bagaimana mereka nak kenal? Ilmu saja tak cukup, tuan-tuan. Kita kena asuh mereka. Ilmu tak cukup. Nabi sebagai murabbi dan mursyid. Murabbi ini membimbing sahabat-sahabat untuk menuju Allah. Tak cukup setakat ilmu yang diberi saja ada. Bimbing dengan perkataan, bimbing dengan tunjuk ajar. Sekarang ni kita dengan anak-anak tak bimbing dengan perkataan, tak ada pun. Tak bimbing. Tak cuba tunjuk ajar, kena buat gini, kena buat gini. Tak tunjuk ajar pada anak-anak. Kita rasa cukup dengan ilmu yang kita beri, dengan dia pergi sekolah, dengan dia pergi belajar di pusat-pusat pengajian, rasa cukup dah. Tak cukup, tuan-tuan, kena ada bimbingan. Kita lah sebagai murabbi kepada mereka. Kita lah sebagai mursyid kepada mereka. Dan kita sebagai muadib kepada mereka. Kalau tidak, kita disoal oleh Allah Ta'ala. Kita disoal oleh Allah Ta'ala. Jangan seronok dengan amal, tuan-tuan. Jangan seronok dengan amal. Ibu-ibu yang kat belakang, jangan sampai dia menangis, berteriak dari alam barzah. Anak yang dia pernah kandung 9 bulan, 10 hari yang ghalibnya, penuh dengan kepayahan, kesusahan, nak berjalan kuat tak boleh, nak makan apa-apa, ingat takut rosok anak ke dalam, beranak pula separuh mati, sakit, tiba-tiba anak ni mencelakakan dia balik di akhirat kelak. Mencelakakan balik semasa dia alam barzakh. Jangan sampai anak-anak yang dia sayang, yang dia kasih, yang dia lahirkan tadi, nak doakan ke apa nan pun tak boleh, tuan-tuan. Allah tak terima doa daripada orang jahat. Allah tak terima doa daripada orang jahat, tuan-tuan. Kalau anak kita tak jadi soleh, tak jadi baik, bagaimana nak doakan pada ayah mak dia? Kalau kita semua ni, tuan-tuan, tak jadi soleh, bagaimana doa pada ayah mak kita yang di alam barzah sekarang ni? Sedangkan kita kena minta doa pengampunan untuk ayah dan ibu
Walaupun ayah dan ibu tak mati lagi kat dunia ni, ada lagi. Kalau yang dah mati, lebih-lebih lagi tuan-tuan. Bagaimana Allah nak terima doa orang yang fasik? Ibadah orang fasik Allah tak terima tuan-tuan. Tidak akan hasil cahaya ibadah orang-orang yang jahat dengan Allah. Tak akan hasil cahaya dia. Sebab tu kita kena berubah niat minta dengan Allah sungguh-sungguh. Jangan duk sibuk dengan ilmu dan amal saja, kena sibuk cakap dengan Allah. Untuk nak bina iman kita. Nak pagar iman kita tuan-tuan. Minta Allah tolong. Malam-malam bangun dengan Allah. Belum tidur ke, bangun malam ke, cakap dengan Allah. Mengaku banyak salah dengan Allah. Mengaku lemah dengan Allah Ta'ala. Jangan sombong dengan Allah. Tak sudah kita tuan-tuan, tak sudah. Tinggi mana ilmu, banyak mana amal. Kalau Allah tak redha, tetap masuk neraka Allah. Jadikan amal kita untuk redha Allah. Kena ada maksud itu tuan-tuan. Daripada rumah kita nak datang sini, nak sembahyang jemaah tuan-tuan. Ya Allah, aku mencari redha-Mu ya Allah. Jalan kat sini. Nak kata pun tak apalah. Turun pada rumah, nak cari redha-Mu ya Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Bukan nak cari pahala. Pahala tu Allah akan bagi hak dia. Takkan Allah tak bagi pahala pada orang buat baik, itu hak dia. Sebab tu tak perlu menuntut gaji daripada Allah. Kerana itu hak dia. Tuntut redha daripada Allah. Aku nak redha-Mu ya Allah. Aku nak redha-Mu ya Allah. Orang perempuan bangun malam-malam, doa ya Allah, jadikan anak-anakku anak yang soleh ya Allah. Tolonglah aku untuk jadi anak yang soleh ya Allah. Kita lelaki bersama bangun malam-malam, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Berikan aku ya Allah isteri-isteri dan zuriat yang pasangan serta anak-anak yang menyejukkan mata hati. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami ni ya Allah jadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Maknanya biar kita menjadi ada faedah untuk orang yang nak jadi baik. Kita sebagai ayah ada faedah bagi anak-anak yang nak jadi baik. Minta dengan Allah. Kalau tak minta dengan Allah, kalau kita rasa kita boleh buat sendiri tuan-tuan, itu dah nampak jalan-jalan yang Allah sekat kita. Allah sekat. InsyaAllah mudah-mudahan dengan niat kita, azam kita sungguh-sungguh tuan-tuan nak jadi baik, niat kita nak jadi baik, usaha kita dah ambil, faiza azamta fatawakkal ala Allah. Bila kamu azam sungguh-sungguh nak jadi baik, minta dengan Allah, serah dengan Allah, insya-Allah Allah tidak sia-siakan kita, insya-Allah. Allah Maha Pengasih tuan-tuan. Allah Maha Penyayang. Allah Maha Pemurah tuan-tuan. Kasih Allah dengan kita. Murahnya Allah dengan kita tuan-tuan, tak pernah sekat rezeki lagi, tak pernah sekat. Dapat makan walaupun kita jahat dengan Allah. Kasihnya Allah dengan kita tuan-tuan, beri tempoh untuk kehidupan. Beri tempoh pada kita. Kukuk nak taubat dengan Allah. Kasih Allah. Masya Allah. Kita mesti kasih juga pada Allah. InsyaAllah dengan niat, maksud, kesungguhan yang ada, Allah terima daripada kita tuan-tuan. Wallahualam, saya rasa setakat itu untuk pagi ini. Ada kesempatan kita jumpa di lain masa. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.